Puncak kubah dihiasi dengan mercu tajam yang mengarah ke langit. Dewan solat wanita berada di arah satu yang boleh menampung seramai 2,000 jemaah. Uniknya, kubah Masjid Putra berwarna merah jambu dan reka bentuknya berasaskan arabes, iaitu ukiran berkonsepkan tumbuhan seperti yang terdapat pada kubah-kubah masjid di Mesir. Ukiran dan hiasan dalaman kubah dan masjid ini pada keseluruhannya diilhamkan berdasarkan seni ukir tempatan. Selain daripada kubah yang menjadi tarikan pada Masjid Putra ini, bahan daripada kayu cengal yang menjadi pilihan untuk pintu, jerejak dan pemidang pada masjid ini telah berjaya menghidupkan seni ukir Melayu berteraskan ajaran Islam yang menonjolkan semangat persaudaraan dan keharmonian sesama insan. Demi kehidupan yang perlu diteruskan, warga Palestin, Syria dan Yaman terus bertahan meskipun musim sejuk. Mereka hidup di dalam kemah yang serba nipis dan sumber bekalan makanan yang tidak kunjung tiba. Siapakah yang akan membantu mereka? Ayuh kita berikan sedikit kehangatan buat mereka di Palestin, Syria dan Yaman melalui kempen bantuan musim sejuk Anjuran Aman Palestin. Layari laman sesawang www.jomnyumbang.com untuk maklumat lanjut. Bangkit, berjuang bersama. Nak dengar rancangan santapan jiwa untuk kehidupan? Semuanya ada di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Cinta ibu, cinta ayah, cintai mereka dengan sempurna. Sayang ibu, sayang ayah, supaya mereka rasa bahagia. Ibu, ayah, aku cinta padamu. Ibu, ayah, aku sayang padamu. Makan minumku dan pakaianku, dikau berikan semuanya kepadaku. Makan minumku dan pakaianku, dikau berikan semuanya kepadaku. Cinta ibu, cinta ayah, cintai mereka dengan sempurna. Sayang ibu, sayang ayah, supaya mereka rasa bahagia. Doakan mereka hingga ke syurga. Saat ku buntu, saat ku jatuh, engkau berikan harapan yang baru. Penat lelahmu, susah payahmu, membesarkanku dengan kasih sayang. Curahkan ilmu, tunjuk ajarmu, mendidikku sehingga berjaya. Curahkan ilmu, tunjuk ajarmu, mendidikku sehingga berjaya. Dosa-dosaku, juga dosa kedua ibu bapaku. Kasihi mereka seperti mana mereka mengasihi diriku dahulu. Cinta ibu, cinta ayah, cintai mereka dengan sempurna. Sayang ibu, sayang ayah, supaya mereka rasa bahagia. Cinta ibu, cinta ayah, cintai mereka dengan sempurna. Sayang ibu, sayang ayah, supaya mereka rasa bahagia. Doakan mereka hingga ke syurga.
inspirasi, euforia, Islami, semuanya di IKIM. Dengarkan Forum Bicara Ad-Din di Radio IKIM dan tonton di Facebook IKIM FM dan YouTube IKIM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama dengan saya Faiz Haji Osman. Terus bersama kami dengarkan pastinya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Dan kita bawakan hari ini seperti biasa Jumaat untuk kita dengarkan bersama perkongsian ilmu yang sangat bermanfaat. Anda mendengarkan di radio, yang menonton di Facebook dan juga di YouTube channel. Yang menonton pastinya suasananya berbeza lah. Kalau saya bawakan biasanya di konti Radio IKIM. Kali ini kita bawakan terus di pentas utama Pesta Buku Antarabangsa Selangor yang berlangsung di MBSA Convention Center hari ini, insyaAllah. Kita nak sama-sama berkongsi ilmu yang mana buku yang akan kita dengarkan kupasannya, perkongsian ilmu kita pada malam ini adalah daripada buku yang baru sahaja dilancarkan oleh Institut Kefahaman Islam Malaysia menerusi penerbit IKIM, buku Islam dan Kelestarian Alam ini yang mana sempat lagi siaran kita 9 hari bulan. Hari ini anda sama-sama boleh datang hadir beramai-ramai ke MBSA Convention Center sampai 11 Disember 2022. Singgah ke Reruai IKIM P05 untuk dapatkan buku ini dan pelbagai lagi barangan eksklusif kami, buku-buku terbitan IKIM, dan berjumpa dengan rakan-rakan penyampai Radio IKIM sendiri. InsyaAllah, buku Islam dan Kelestarian Alam ini juga menjadi judul bicara Forum Bicara Ad-Din kita kali ini. Terima kasih juga sahabat-sahabat penonton yang hadir bersama-sama kita pada hari ini untuk sama-sama berkongsi ilmu. Saya harap ilmu yang kita dapatkan hari ini bukan sekadar terhenti di MBSA ini sahaja. Sebar-sebarkan manfaat ilmu ini kepada yang lain juga. Apa yang anda dapat, satu, dua, tak boleh sebarkan semua. Kita bermula dengan yang sedikit. Tapi yang paling penting kita istiqamah untuk sebar-sebarkan manfaat itu. InsyaAllah, saya nak mengalu-alukan kehadiran dua orang panel kita pada hari ini yang akan berkongsi ilmu bicara kita bersama dengan yang pertama kita bawakan Puan Rosmizatul Azila Mat Yamin, Fellow Pusat Kajian Sains dan Alam Sekitar IKIM. Terima kasih bersama-sama dengan kita Puan untuk kita berkongsi yang mana banyaklah bicaranya. Puan Rosmizatul Azila juga merupakan penyunting untuk buku Islam dan Kelestarian Alam ini, insyaAllah. Juga bersama dengan saya juga yang berusaha Dr. Muhammad Syafiq Burhanuddin, Fellow Pusat Kajian Ekonomi dan Kemasyarakatan IKIM. Terima kasih Dr. Syafiq bersama-sama kita pada hari ini untuk kita jayakan Forum Bicara Ad-Din kita. Siaran terus dari Pesta Buku Antarabangsa Selangor di MBSA Convention Center. Dan hari ini kalau bercakap tentang kelestarian alam, mungkin ada yang nak tahu apakah itu kelestarian alam. Adakah bencana alam yang terjadi akhir-akhir ini ada kaitannya dengan kelestarian alam? Ada ke tidak Islam gambarkan bagaimana penjagaan alam sekitar kita? Adakah sering kalau terutamanya rakan-rakan kita di Shah Alam, banjir besar yang melanda Shah Alam 18 Disember tahun lalu, saya kira masih segar lagi dalam ingatan semualah rakyat Malaysia, bukan sekadar yang berada di Shah Alam, tapi semualah kawan-kawan kita yang terlibat sama ada mangsanya dari segi mereka membantu dan juga agensi-agensi yang bersama-sama untuk meringankan beban mangsa ini. Dan itu bercakap tentang alam sekitar. Hari ini bagaimana dengan suasana cuaca yang tak menentu? Tahun ni dikabarkan Disember ini Malaysia sejuk sikit. 22 darjah Celsius suhunya. Sejuk yang setakat mana sampai kena beli baju sejuk ke? Baju sejuk Atau adakah ini memang fenomena biasa atau berlaku disebabkan perubahan iklim yang ketara hari ini yang perlu kita rasai? Tapi itu banyak lagi yang bakal kita kupas dalam bicara Forum Bicara Ad-Din kita kali ini. Tapi kita nak awal ini nak bercerita sedikitlah penyunting bersama dengan penyunting kita, Islam dan Kelestarian Alam. Awal ini apa sebenarnya yang nak dikupas? Apa sebenarnya mesej yang nak disampaikan kepada pembaca menerusi buku ini? Okey, terima kasih Faiz. Sebenarnya tujuan buku ini kita terbitkan kalau kita lihat macam Institut Kefahaman Islam Malaysia sendiri, antara kita punya visi adalah untuk memberi kefahaman
kepada masyarakat. Jadi kalau kita lihat kan masyarakat kita ni mungkin faham tentang apa Islam itu berkaitan dengan ibadah seperti solat, zakat, puasa dan sebagainya. Tetapi ada lagi segelintir dalam kalangan kita yang tidak memahami bahawa menjaga alam sekitar itu juga merupakan satu ibadah yang dituntut kepada Allah, kepada manusia. Dan kita tidak tahu bahawa ada segelintir daripada kita tidak mengetahui bahawa perbuatan melakukan kerosakan ke atas alam sekitar itu merupakan perbuatan maksiat. Jadi antara mesej kita nak sampaikan dalam kita punya buku ini adalah kita nak sampaikan kesedaran alam sekitar kepada masyarakat. Dalam masa yang sama kita gunakan pendekatan Islam. Kita nak cakap kepada masyarakat bahawa menjaga alam sekitar ini merupakan sebahagian daripada tuntutan agama. Bermakna kalau kita langgar, kita tak jaga alam sekitar, bermakna itu kita dah melanggar tuntutan agama untuk kita melakukan penjagaan ke atas alam sekitar yang merupakan satu ibadah juga kepada kita. Dan kalau kita lihat dalam kalau untuk makluman semua dalam buku ini kita banyak membincangkan pelbagai isu. Macam isu perubahan iklim, kalau kita tengok pada hari ini, isu perubahan iklim begitu ketara pada hari ini. Dan malah sebelum ini, baru-baru ini ada dilaporkan bahawa Pulau Batik, salah satu pulau di Indonesia telah tenggelam kesan daripada pemanasan global. Jadi itu antara yang dilaporkan. Tetapi tidak mustahil kalau kita tidak melakukan sebarang perubahan dalam tindak tanduk kita seharian, kita masih lagi melakukan pencemaran, kita masih lagi melakukan pembalakan, kita masih lagi tidak jaga kita punya aktiviti di rumah, kita tidak cuba melaksanakan amal hijau, mungkin akan banyak lagi pulau-pulau yang akan tenggelam akibat daripada kesan pemanasan global. Sebab kalau ada orang tanya saya, betul ke kalau kita tak jaga ni benda ni akan datang mungkin akan banyak lagi pulau akan tenggelam, mungkin Malaysia pun akan tenggelam. Tak ada dah. Tak ada ke Malaysia nanti? Tidak mustahil kalau kita tidak jaga, tak mustahil. Pulau-pulau kita juga akan mengalami perkara yang sama dengan pulau-pulau yang dah tenggelam yang berlaku di Indonesia. Jadi dengan harapan kita, dengan adanya buku ini, kita boleh letakkan di rumah kita supaya untuk bacaan anak-anak. At least walaupun kita tak tahu pendidikan tentang alam sekitar ini, kita ada bahan bacaan di rumah. At least mereka tahu asas pun dah cukup baik. Macam kita, apabila mereka dah tahu asas, mudah untuk kita nak kembangkan kepada mereka, untuk terangkan kepada mereka. Paling mudah kita nak buat adalah dengan kita didik mereka. Macam contoh ibu-ibu di rumah kan, kita nak buang sisa menggoreng apa semua. Saya nak tanya kat sini, berapa orang yang buang sisa minyak tu dalam sink? Dan berapa orang yang asingkan sisa minyak tu? Tak ada yang nak ni Tapi saya rasa ramai lagi yang masih buang sisa minyak tu ke dalam sinki. Jadi itu sebenarnya memberi kesan besar sebenarnya kepada alam sekitar kita. Jadi itu tujuan kita. Dan keistimewaan pada buku terbitan IKIM ini adalah kita mengetengahkan pendekatan Islam di dalam buku-buku kita. Itu berbeza dengan buku-buku yang banyak diterbitkan di pasaran pada hari ini. Jadi saya rasa itulah untuk permulaan. Cuba sikit. Saya terima kasih diucapkan Puan Rosmazatul Azilah. Mujur dia tanya siapa yang buang minyak kat mana ya. Saya tak masak. So saya tak boleh nak jawab lah soalan tu. Cuma sisa makanan tu, alhamdulillah kali ni kerajaan kita pun dah war-warkan, asingkan kan sisa makanan. Ada yang nak diuraikannya tu terlalu lama masa yang diambil. Polistrinnya, strawnya dan sebagainya. InsyaAllah kita sama-sama belajar. Cuma kadang-kadang orang rasa benda-benda yang kita nak buat ni benda kecil yang adakah impaknya besar? Kita nak tahu jugalah. Tapi kita nak sembang lagi bersama dengan Dr. Syafiq pula berkaitan dengan buku Islam dan Kelestarian Alam ini. Nak tahu jugalah dari perspektif Islam kan, pembangunan ummah secara keseluruhan. Apa sebenarnya kelestarian alam ini dan kenapa penting orang cakap nak menjaga alam sekitar ini? Adakah ianya perlu orang-orang tertentu je jaga? Cukuplah JAS je lah buat kerja ni ataupun semua. Macam mana Islam ajar kita dalam kita sebagai khalifah di muka bumi ini nak betul-betul faham kelestarian alam ini, apa yang perlu kita jaga? Semua ke yang terlibat sama? Macam mana Dr. Syafiq? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Haji Faiz dan rakan saya Puan Zila. Secara ringkasnya kenapa kita perlu pedulilah tentang soal alam sekitar ni, sebab walaupun kita tahu dia dah jadi satu wacana antarabangsa, pertubuhan bangsa-bangsa bersatu pun dah jadikannya agenda global kan. Jadi semua negara macam suka tak suka dia harus sama-sama terjun masuk kepada agenda kelestarian ni, agenda alam sekitar. Tapi dari perspektif Islam sebagai seorang Muslim dalam abad ke-21 ini,
Di mana kadang-kadang kita dah putus harapan. Semalam saya baru berbicara di Maybank. Mereka pun nak bicara tentang soal alam sekitar ni. Ada di kalangan mereka kata macam dah putus harapan. Buat apa kita sebenarnya nak kerja keras sangat sampai nak selamatkan alam sekitar. Macam dah tak ada harapan. Macam dah, kalau tengok statistik data kajian saintis pun kata macam terlalu banyak kerosakan. Tak boleh buat apa dah lah. Jadi satu sikap atau cara berfikir yang pesimis atau putus harapan ni rasanya mungkin dah berleluasa. Tapi sebagai seorang Muslim, sebagai seorang mukmin, itu bukan satu sifat sebagai seorang Muslim dan mukmin. Putus harapan itu sifat iblis. Sebab tu istilah iblis tu sendiri, akar katanya ablasa, bererti putus harapan. Jadi sebagai seorang Muslim, tak kisahlah cabaran sebesar mana di dunia ni pun, dah rosak sejauh mana alam sekitar ni pun, kita sebagai Muslim tidak seharusnya berputus harapan. Sebab itu bukan sifat seorang Muslim dan mukmin. Itu sifat iblis. Jadi kita perlu berhati-hati, kita perlu waspada bila kita mendidik anak-anak kita dengan rakan-rakan kita, bahasa yang kita gunakan, cara berfikir kita, perspektif kita kena optimis, positif. Sebab itu ciri dan sifat seorang Muslim. Itu satu. Keduanya, sikap kita terhadap alam sekitar ni, dia bersangkut paut dengan akhirnya kita punya kesejahteraan kita punya happiness. Sekarang ni mungkin selalunya orang bercakap pasal nak jadi bahagia, sejahtera, happy ni. Bila kita makan makanan kegemaran kita, dah cukup happy lah. Makan coklat kita, makan aiskrim, tengok Netflix, tengok TV, dah. Tapi dalam sudut pandang Islam, erti sejahtera dan kebahagiaan itu lebih mendalam. Ianya berkaitan tentang keyakinan, tentang apa yang kita percaya dan bertindak dan menghidupi perkara itu. Jadi tak semestinya kita kaya raya, tak semestinya kita punya harta. Tapi kalau kita ada punya iman itu, punya keyakinan tentang apa yang kita peranan kita sebagai seorang insan, sebagai khalifatul ard ni kan, khalifah di dunia muka bumi Allah ini. Dan kita cuba bertindak dengan baik sedaya upaya. Kita tak perlu jadi sempurna. Insan sempurna hanya satu, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa yang kita perlukan ialah cuba menyempurnakan diri. Sebab itu pun akan menyebabkan akan ada kesan kepada alam sekitar. Dan saya percaya bila para penulis dalam buku ini, rakan-rakan kita di pusat akademik di IKIM lah, sebab IKIM ni pun kita ada pusat akademik. Walaupun radio dan Haji Faiz lebih masyhur daripada kami, tapi di belakang tabir kami ada sekumpulan akademik yang mengkaji pelbagai isu-isu semasa, isu alam sekitar, isu ekonomi, untuk cuba beri nasihat kepada kerajaan dan cuba untuk memberi manfaat kepada masyarakat umumnya. Jadi kita ini macam jadi jambatan. Jadi antara penulis dalam buku ini adalah para penyelidik, pengkaji dan pemikir seperti rakan kita Pak Azila, dan juga individu lain seperti mantan Ketua Pengarah kami Datuk Azizan Baharudin, dan beliau ni pun seorang tokoh. Datuk Azizan Baharudin ni selalu berbicara dalam Radio IKIM tentang alam sekitar, dan beliau punya ketokohan ini sampainya diiktiraf oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Jadi alhamdulillah kita ada penulis begini, dan saya rasa mereka ni cuba nak menggunakan bahasa yang mudah untuk, khususnya bagi saya ibu bapa lah. Mungkin kalau bukan anak-anak mungkin terlalu payah, tapi sekurang-kurangnya ibu bapa boleh dapat maklumat-maklumat yang penting, yang cukup penting untuk cuba kita mendapat menggarap dan cuba macam mendapat gambaran yang lebih baik lah tentang hakikat alam sekitar ni, dan bagaimana apakah sikap yang sepatutnya ada sebagai seorang Muslim, apakah perspektif Islam itu. Jadi saya rasa inilah ini dah jauh daripada soalan asal Haji Faiz, tapi secara ringkasnya, yang pertama supaya kita tidak bersikap pesimis, kita tidak berputus asa, sebab Islam masih kita berupaya menggali jawapan dan respon dan malah mencipta suatu model yang mungkin dunia-dunia barat masih tidak dapat mencipta. Itu satu. Keduanya, sebab ianya berkait rapat dengan soal kesejahteraan pada peringkat peribadi kita. Kalau kita nak jadi betul-betul sejahtera bahagia, kita harus punyai suatu hubungan yang baik dengan alam sekitar lah.
kefahaman dan hubungan yang baik. Sekarang ni kita punya hubungan dengan alam sekitar ni macam dipisahkan. Macam tegang sikit. Macam hubungan boyfriend girlfriend yang dah tegang kan. Suami isteri yang dah tegang sebab dia banyak benda yang mungkin ilmu tak cukup, mungkin kurang mesra. Jadi dengan alam sekitar, alam semesta pun harus ada kemesraan. Dan umat Islam dalam sejarah dah terbukti berupaya untuk hidup mesra dengan alam sekitar. Kalau pergi bandar-bandar lama dunia Islam, pergi di Turki contohnya, Istanbul, pergi kalau di Iran tempat yang lama macam Shiraz, mungkin di Morocco, Fez contohnya. Kalau tuan-tuan dan puan-puan pergi ke tempat tu, di mana bandar Islam dah lama dah dicipta, boleh rasa ketenangan. Sebab cara mereka reka bentuk bandar tu dia mesra dengan alam sekitar. Dia tak main buat sembrono je. Jadi maksudnya orang Islam berupaya untuk tunjuk macam mana nak hidup mesra dengan alam ni. Sebab sekarang kita dalam bila banyak dah proses pembandaran ni kan, urbanization yang disebut tu, kita macam itulah hubungan tu dah jadi tegang. Jadi kita kena bersungguh-sungguh pada semua peringkat, sama ada kita ibu bapa, guru-guru, para pensyarah, kena cuba, dan pelajar-pelajar kena menggali, kena cuba faham ni betul-betul. Supaya kita boleh perbetulkan hala tuju kita, kita boleh perbetulkan persekitaran kita, kita boleh perbetulkan bandar kita. Jadi saya rasa ada banyak sebab untuk tidak rasa pesimis atau putus harapan, insya-Allah. Wallahu alam. Terima kasih Dr. Syafiq berkaitan dengan persoalan kenapa kena ada tanggungjawab, kenapa kena ada kesedaran. Saya suka menarik apa yang Dr. Syafiq sebut berkaitan dengan putus harap. Sekalipun ada dah pulau yang dah tenggelam, tak sempat lawat saya. Apa nama tadi pulau? Pulau Batik. Dah tak tahu dah kat mana, dah tenggelam pula kan. Sekarang ni kita lah kena sama-sama, walaupun peratusnya kalau kata tinggal lagi 2% je nak diselamatkan, dah tak boleh, dan yang lain 98 je dah rosak. Tapi macam Dr. Syafiq sebut tadi, kita masih ada harapan, kita masih kena teruskan kelangsungan untuk menjaga alam sekitar kita, insya-Allah. Dan hubungan baik tadilah kan, Dr. Syafiq sebut bagaimana hubungan tegang sekarang ni manusia dan juga alam sekitar. Tapi peliknya hari ini masyarakat kita nak kembali ke alam sekitar, back to nature katanya. Suka nak pergi sekarang ni pakai glamping kan. Tak tahu kat Selangor banyak betul kawasan glamping kan. Cuma kena tengoklah cuaca sekarang. Tak dinasihatkan jugalah untuk pergi kawasan-kawasan berdekatan dengan sungai. Itu satu, kembali ke alam sekitar untuk melihat meninjau-ninjau, berehat bersama dengan keluarga, riadah dan sebagainya. Tapi dalam masa yang sama, adakah kita betul-betul jaga alam sekitar yang kita pergi tu? Dengan sampahnya, adakah memang disediakan fasiliti yang terbaik untuk pembuangan sisa-sisa yang kita bawa, ataupun kita adakah wujud kesedaran terhadap diri kita sendiri hari ini? Kalau tak ada pun fasiliti, sampah yang kita buat tu, sampah tu lah kita bawa balik. Kan? Sebab saya pun kadang muskil kalau mendaki, botol yang berat tu dengan air, tadi katalah 2 liter bawa, coach cakap 2 liter kena bawa air ni atas. Kalau tak cukup air nanti sampai setengah dah tumbang kan. 2 liter air penuh boleh bawa mendaki sampai ke atas. 2 liter yang tadi tu dah bawa, dah minum, dah kosong. Yang berapa berat je lah lagi tinggal. Mungkin 25 gram je lah kot daripada botol tu katnya. Tak boleh dibawa dan terus ditinggalkan dekat atas tu tadi. Itu pun satu sikap dan juga masalah yang berlaku lah. Saya kira ada banyak penyelesaian, ada banyak buah fikiran yang diberikan bersama. Dan saya melihat kepada tajuk-tajuk yang dibawakan dalam buku Islam dan Kelestarian Alam ini. Yang menariknya, sebab ini adalah buku baharu yang kita lancarkan. Ia juga ada menyentuh soal COVID-19 dan kesannya kepada alam sekitar. COVID-19 bukan kesan kepada diri kita je, tapi alam sekitar pun ada kesan ke tidak, anda kena bacalah. Dan banyak lagi sebenarnya keperluan untuk kita jaga alam sekitar kita, flora dan fauna. Semua orang suka nak tengok kehijauan, warna-warni flora kita kan. Bagaimana keindahan fauna, kalau tanya orang alam sekitar, mungkin ada banyak, ada binatang-binatang yang pupus. Nak cari sekarang tak tahu kat mana. Kalau tanya anak-anak kita, saya pun mungkin ada juga benda-benda yang tak kenal, tak tahu rupa macam mana kan. Jadi kita tak tahu jugalah Puan Rosmi Zatul berkaitan dengan Islam dan Kelestarian Alam ini, judul-judul yang diangkat dalam buku ini
memang kita nak beri panduan kepada semualah seisi keluarga untuk kita harapkan tadi macam ibu ayah boleh baca dan kita terapkan didikan tu dari rumah lagi. Sebelum kita nak sampai ke sekolah, kadang-kadang kita harapkan sekolah je ajar asingkan sampah. Kat rumah berlintang pukang jadi dia. Jadi macam mana judul-judul yang dibawakan, tajuk-tajuk perbincangan dalam buku Islam dan Kelestarian Alam ni? Okey, terima kasih Faiz. Jadi sebelum saya pergi menjawab kepada persoalan Faiz, saya tertarik dengan apa yang Faiz cakap tadi kan. Kita tidak ada fasiliti kalau pergi mendaki gunung dan sebagainya. Itu yang tak ada fasiliti tau Faiz. Yang ada pun Tetapi yang ada pun tahu, saya pernah pengalaman tahu masa zaman belajar saya nak naik bas. Kat tepi bus stop tu ada tong sampah. Tiba-tiba ada seorang ni dia makan. Tong sampah ada kat situ tapi dia buang kat belakang tu. Dia tak buang dalam tong sampah. Jadi kat situ kita dah boleh dapat gambaran kita macam mana mentaliti masyarakat kita. Dan satu lagi pengalaman saya pergi candak sotong. Saya ni memang suka aktiviti macam tu. Jadi masa saya pergi candak sotong kan, jadi pembawa yang bawa bot ni dia makan terus dia buang dalam tu. Kita tak sempat nak tegur. Jadi bayangkan kalau hari-hari mereka pergi ke laut dan mereka buang sampah macam tu, apa akan jadi kepada ekosistem marine kita? Apabila ekosistem marine makan sisa plastik, sisa buangan itu, apa akan jadi? Pastinya akan berlaku kepupusan dan kita yang akan terima akibatnya sebab kita tahu kebergantungan sumber ikan di laut adalah bergantung kepada spesies-spesies yang ada di dalam itu untuk pembiakan ikan-ikan di laut. Jadi kalau kita lakukan pencemaran, apa akan jadi kepada nasib kita sebagai pemangsa tunggal kepada protein di laut itu. Jadi itu sedikit sebanyak berhubung dengan Faiz cakap tadi. Jadi untuk dalam buku ini sebenarnya kita ada penulis macam Dr. Syafiq cakap tadi, kita ada Prof. Azizan menulis tentang satu bab dalam buku ini dan kita juga ada Dr. Fakhruddin yang mana orang Lema yang banyak terlibat dengan pesantren hijau di Indonesia dan dia juga merupakan yang terlibat aktif dalam badan-badan ataupun NGO antarabangsa tentang alam sekitar, ada juga menulis dalam buku ini. Kita dalam buku ini kita ada 11 bab semuanya, yang mana bab pertama adalah tentang konservasi Islam dan juga rancangan Malaysia ke-11, yang mana dalam bab ini menghuraikan secara menyeluruh tentang aspek pengabaian aspek konservasi dan juga pencabulan alam sekitar sehingga menyumbang kepada fenomena pemanasan global. Jadi pencabulan alam sekitar ni bukan benda baru sebenarnya. Kalau kita lihat pada hari ini, kegairahan pembangunan ladang hutan untuk tujuan perladangan, nak tanam musangking, kita sanggup korbankan hutan-hutan kita. Sampaikan berlaku banjir besar, kerap disebabkan oleh faktor musangking dah tak ada. Ya, nak makan musangking kan, sebab duit lebih penting daripada alam sekitar. Mereka tak fikir bila berlaku banjir, contoh macam yang berlaku banjir besar pada hujung tahun 2014. Bayangkan berapa banyak harta benda yang hangus masa tu dan aktiviti ekonomi tidak dapat dijalankan. Jadi kalau kita tak jaga alam sekitar, macam mana bidang-bidang lain nak berkembang? Itu kita kena terapkan kepada anak-anak kita di rumah. Jadi alam sekitar itu benda yang penting. Kalau tak ada alam sekitar yang sejahtera, tak ada alam sekitar yang sihat, macam mana benda-benda lain akan berkembang, aspek pendidikan dan sebagainya. Jadi itu satu bab. Bab yang kedua adalah tentang konservasi biodiversiti, kunci kelestarian masa hadapan. Bab yang ketiga adalah tentang perbincangan tentang pemeliharaan biodiversiti dan juga cabaran semasa. Kalau kita lihat tentang biodiversiti ni kepelbagaian biologi yang mana kalau kita lihat isu tentang kepupusan biodiversiti juga tinggi pada hari ini. Dan malah kita Malaysia pernah dilaporkan menjadi hub untuk penyeludupan transit untuk penyeludupan komponen hidupan liar. Jadi bayangkan kalau kita tidak ada penguatkuasaan yang cekap tentang perkara ini, apa akan jadi kepada biodiversiti kita. Mungkin kalau pada hari ini kita tengok kan, mungkin anak kita mungkin tak dapat tengok lagi badak sumbu secara fizikal. Akan datang kita tak tahu apa lagi yang tak dapat tengok. Sebab kalau kita tengok populasi harimau kita pada hari ini pun dah tinggal kurang daripada 200 ekor. Jadi mungkin kalau anak-anak kita nanti, anak-anak cucu kita mungkin tak dapat tengok dah di zoo ke ataupun di mana-mana, hanya dapat tengok gambar sahaja. Jadi kalau kita tak lakukan apa-apa daripada sekarang tentang kesedaran alam sekitar ini, kesedaran biodiversiti ini, saya kira kita pastinya akan mengalami nasib yang lebih teruk lagi. Kita akan banyak lagi hilang biodiversiti, kita akan banyak lagi alami kemerosotan alam sekitar kita. Jadi itu untuk bab yang ketiga. Dan untuk bab yang keempat adalah tentang keseimbangan ekologi dan iklim yang mana ditulis oleh Dr. Fakhruddin. Bab kelima, keperluan memelihara entomofauna dan biodiversiti. Entomofauna ni serangga. Jadi kadang-kadang kita tak tahu apa kepentingan serangga. Jadi kita kena bagi juga pendedahan sedikit sebanyak bahawa serangga ni sangat penting juga untuk biodiversiti kita. Dan macam mana yang penting kita boleh tahu dalam buku ini.
Dan seterusnya untuk bab yang ke-6, kita ada bincangkan tentang haiwan eksotik menurut perspektif pemakanan, ekologi dan agama. Jadi apabila menyebut tentang haiwan eksotik ini, kita tahu COVID-19 yang melanda dunia adalah salah satu puncanya adalah disebabkan pemakanan sumber eksotik berkenaan yang dikatakan berpunca daripada haiwan eksotik yang dijadikan sebagai makanan. Dan kalau kita lihat apabila dalam perbincangan bab ini juga menyentuh kenapa Islam melarang memakan sesetengah binatang. Jadi itu kita dah nampak natijah yang berlaku. Kita dah berapa tahun 2-3 tahun ni berhadapan dengan wabak COVID-19. Untuk bab yang ke-7 kita ada perbincangan tentang sekuriti makanan dan juga kelestarian alam sekitar. Dan kalau kita tak jaga alam sekitar juga, kita mungkin untuk jangka panjang kita akan menghadapi masalah krisis bekalan makanan. Itu yang kita perlu beri perhatian. Sebab kalau alam sekitar kita musnah, makanan kita tak cukup, macam mana kita nak hidup, nak meneruskan kelangsungan hidup kita. Jadi untuk bab yang ke-8 pula adalah ibrah pencemaran Sungai Kim. Yang ini banyak membincangkan tentang pencemaran sungai dan apa saran Islam tentang penjagaan sumber air kita. Bab 9, sisa makanan dan juga pendidikan kesedaran tentang bagaimana kita uruskan sisa makanan kita. Bagaimana kita nak elakkan kita daripada membazir sisa makanan. Dan bagaimana kita untuk transformkan sisa makanan menjadi bahan lain yang berguna supaya kita tidak membuang ke tempat pelepasan sampah. Seterusnya bab yang ke-10 ialah COVID-19 dan kesan ke atas alam sekitar, dan bab terakhir plastik kita semula. Kalau kita tengok tentang apabila menyebut tentang kita semula ni, saya rasa kita masih lagi berada pada tahap yang rendah. Sebenarnya untuk kita budayakan kita semula ni bukan perkara yang mudah. Ada pengalaman kajian di Jepun, mereka terpaksa buat program berulang kali selama 100 kali untuk mereka berjaya berada pada tahap sekarang dalam aspek kita semula. 100 kali pergi buat program di tempat yang sama baru mereka berjaya. Itu perkongsian daripada rakan saya lah yang mana yang terlibat kerjasama pendidikan dengan Jepun. Jadi itu 11 bab Faiz yang ada di dalam buku ini. Jadi saya rasa memang kena dapatkanlah buku ini untuk bacaan anak-anak kita sebab menyeluruh dalam buku ini ada pelbagai aspek. Tentang sungai, tentang biodiversity, tentang alam sekitar, tentang climate change dan banyak lagi lah dalam ni. InsyaAllah, terima kasih diucapkan. Itu antara kupasan-kupasan yang boleh anda baca hasil pembelian anda buku Islam dan Kelestarian Alam ini. Sebenarnya Pesta Buku Antarabangsa Selangor ni diskaun juga menanti anda. Tawaran kena dapatkan terus DP05 untuk beli buku ini, Islam dan Kelestarian Alam. Tadi Puan Rosmizatul Azila menyebut tentang kita semula kita masih lagi berada pada tahap yang rendah. Jepun punyalah tak putus asa. Jepun tu 100 kali buat. Kita ada 10 kali. Ke kali yang ke-9 pun kita rasa surrender dah. Itu kalau 9, macam banyak je 9. Tapi nak bagi tahu kita semula senang buat duit. Saya kita semula minyak. Sebab tu saya tak buang. Saya pergi kita semula. Dekat situ timbang berat semua. Alhamdulillah, satu kita boleh menyumbang kembali kepada alam sekitar kita dengan kegunaan-kegunaan lain lah kan, minyak-minyak terpakai ini. Dan kita juga adalah, janganlah bazir sangat kan, zaman-zaman kos hari hidup pun meningkat, ada sumber-sumber pendapatan yang kita rasa pasif je pun mungkinlah tak besar mana, tapi itulah ada sumber-sumber yang boleh kita dapatkan kan daripada hasil-hasil kita semula ini. Tadi Rosmizatul Azila menyebut berkaitan dengan sikap sambil lewa kita terhadap alam sekitar. Tak tahu nak cakap kenapa kita sambil lewa. Nak kata kita tak guna, oksigen kalau kena bayar 20 sen jenuh kita. Kan? Kalau kata kita tak guna air memang bayarlah sekarang. Cuma oksigen yang kita dapat hari ini, alam sekitar yang keluar, buka pintu rumah, pagi-pagi rasa segar, kalau orang yang rasa segar lah. Kalau ada tempat-tempat yang sekarang indeks pencemarannya pun tinggi juga. Jadi itu pun perkara yang perlu kita ambil perhatian. Kalau nak tengok dekat Malaysia ni lah, tak tahulah dekat tempat lain yang biasa saya nampak, dilarang buang sampah, papan tanda. Bawah penuh sampah. Saya tak tahu apa yang dibaca. Mungkin kena buanglah dilarang tu kot. Tak suka perkataan negatif agaknya. Buang sampah. Tak tahulah, mungkin lagi bertimbun kot. Jadi kita nak tahu juga lah macam mana sikap kita hari ini terhadap alam sekitar. Sebab kita rasa tak penting ke kita tak jaga? Adakah betul kita rasa tak penting? Kalau hari ini cuba tahan nafas 2 jam lah kalau kita rasa tak pentingnya alam sekitar tu. Sebab
ekosistem inilah yang akan membekalkan oksigen kita. Mungkin kita rasa serangga, kita tadi sebut tentang serangga, kita rasa dia gatal, nyamuk nak kena jaga dan sebagainya. Tapi ia juga sumber makanan kepada fauna-fauna yang lain dan ada sumber-sumber lain yang diperlukan untuk pastikan ekosistem kita berada dalam keadaan yang baik. Jadi kita nak tanya Dr. Syafiq berkaitan dengan pendidikan kesedaran. Kalau Jepun tadi buat 100 kali baru berjaya program kita semula, nak kena buat berapa kali kalau kat Malaysia ni, Dr. Syafiq, silakan. Terima kasih Haji Faiz. Saya tersenyum sebab saya boleh merasakan nada Haji Faiz dah rasa macam frustrated, dah marah dengan orang kita. Kalau saya keluar negara melihat tak ada tong sampah pun bersih. Jadi sayanglah negara kita pelbagai sumber semula jadi. Rekreasi kita banyak sumber-sumbernya, Syafiq, kalau kita nak pasarkan. Tapi tempat pelancongan kita pun penuh dengan sampah sarap. Jadi macam mana tu? Masya Allah, memang bukan soalan yang tak ada jawapan yang mudah lah. Dia tak ada, dan dia soal sikap lah. Dan dia tak ada shortcut juga. Okay. Sebab hakikatnya benda yang terjadi sekarang ni, kita punya kezaliman terhadap alam sekitar ni, dia sebenarnya ada cerita panjang lah. Tapi dia punya akarnya, kenapa jadi macam ni, balik pada ilmu. Dan ilmu ni dia bukan sekadar macam kita baca buku, faham, baca maklumat, pergi sekolah. Sebab banyak orang pergi universiti pun tak semestinya dia ada ilmu. Kan? Dan ilmu ni, saya bagi inilah satu contoh. Dalam tamadun Islam, dalam Quran lah banyak disebutkan bahawa alam semesta ni, anfaq, alam semesta dan diri kita pun, ni sebenarnya dia bagaikan tanda-tanda atau ayatullah, ayat-ayat dalam buku contohnya. Macam ada ayatullah istilahnya. Bermaksud, bila umat Islam dalam 1000 tahun hidup di dunia ni, bila dia membina ketamadunan, membina bangunan, dia melihat pokok-pokok, sungai-sungai semua ni sebagai ayat-ayat Allah. Maksudnya dia melambangkan sesuatu. Dia bukan objek yang tak ada makna. Jadi itu yang kita kena cuba kembalikan kepada anak-anak kita, kepada diri kita, anak-anak kita, keluarga kita. Sebab saya rasa dia tak, dengan perundangan saja dia takkan berkesan. Letaklah 1000, sejuta papan tanda jangan buat ni, orang masih takkan buat. Kan? Sebab dia benda berkaitan dengan pemikiran, budaya juga kan, macam di Jepun. Jadi benda ni kita kena menyentuh hati orang. Kita kena mendidik juga semestinya. Tapi mendidik ni pun bukan sekadar didik, biarlah anak pergi sekolah belajar dengan cikgu, tak. Sebab istilah pendidikan ni dalam tamadun Islam, kalau kita tengok contoh baginda Nabi SAW, dia baginda tak mendidik dalam masjid saja. Sepanjang masa didikan tu berlaku. Tapi kalau faham yang moden ni, yang kita fahami pendidikan di universiti, sekolah saja. Di luar situ tak belajar. Tapi dengan anak-anak sentiasa kita kena cuba pupuk rasa. Bila melihat, tengok taman ke, kita kena menunjukkan kita ada rasa ta'zim. Kita sendiri ibu bapa, kita kena tunjukkan kepada dia yang kita ada rasa ta'zim, rasa hormat kepada alam sekitar tu. Sama ada kita pergi pantai ke, pergi sungai ke. Satu contoh, ada seorang syekh ni, tok guru ni, dia hidup lebih kurang 700-800 tahun dahulu. Satu ketika ni dia nak berehat di bawah pokok di Turki. Ini cerita benar. Tok guru ni masyhur lah di Turki, 700-800 tahun dahulu. Dia punya kepekaan dan sangat ta'zim dan hormat dengan alam sekitar tu. Bila ada semut lalu depan dia bagi makan kat semut tu. Sebab dia tahu semut tu sebahagian daripada ekosistem alam sekitar. Dia tak main tenang, dia tak main spray. Sampai begitu sekali. Dan tok guru ni, sebab dia punya kedudukan ilmu dan kerohanian dia tu, anak didik dia lah yang menyebabkan termunculnya kerajaan Uthmaniyah Turki yang menjadi sangat gemilang dalam sejarah tamadun Islam ni. Dia bermula dengan tok guru macam tu. Tok guru simple je. Dia tak ada harta banyak, tapi dia sangat peka, dia menyentuh hati anak didik dia. Dan dengan didikan guru sebegitu, anak didik dia membina suatu kerajaan ketamadunan Turki yang paling unggul dalam sejarah manusia sebenarnya. Antara kerajaan yang paling unggul dalam sejarah manusia. Yang kalau kita tengok seni bina dia pun, bandar dia sangat indah dan sangat mesra dengan alam sekitar. Jadi kita jangan
jangan ambil ringan lah yang soal pendidikan ni, cuba menyentuh hati, cuba mendidik anak-anak kita dalam pelbagai cara. Dan sudah tentu ini mensyaratkan kita sendiri punya ilmu. Jadi kita doakan semoga ibu bapa di Dewan ini dan di Malaysia dan di dunia Islam amnya akan terus menuntut ilmu walaupun dah dewasa dan terus berdamping dengan guru-guru dengan ilmu-ilmu fardu ain itu, sebab ilmu fardu ain ini bukan ibadah sahaja ibadat solat dan sebagainya seperti yang disebut Puan Zila tadi. Tapi ilmu fardu ain itu merangkumi soal alam sekitar ni. Bagaimana Islam melihat alam sekitar? Itu sudah menjadi suatu ilmu fardu ain. Ilmu fardu ain. Kan bagaimana Islam melihat alam sekitar, bagaimana Islam melihat soal akhlak adab terhadap alam sekitar, ini semua fardu ain untuk orang dewasa. Anak-anak kecil mungkin kita boleh ajar benda yang basic, tapi untuk dewasa dia ada huraian dan pendekatan yang ada ilmu yang lebih mendalam yang dewasa pun harus terus menuntutlah kalau boleh, insya-Allah, supaya insya-Allah kesannya akan tersampai kepada seluruh masyarakat. Wallahu alam. Terima kasih. Terima kasih Dr. Syafiq berkaitan dengan sikap dan juga apa yang perlu kita buat tadi agar kita dapat jaga sama-sama lah. Kadang-kadang kita rasa kita nak ubah benda-benda besar, tapi benda kecil yang berlaku dalam rumah kita, yang berlaku di sekeliling kita, plastik cikelat ke kan, itu pun sukar untuk kita nak buang, nak jaga daripada kita cemari alam sekitar kita ini. Bagaimana kita bercakap soal-soal besar yang boleh kita ubah dunia dan sebagainya. InsyaAllah sedikitlah terakhir kupasan dalam forum bicara ad-din kita sempena dengan Pesta Buku Antarabangsa Selangor ini, tajuk Islam dan Kelestarian Alam. Sedikit kesimpulan daripada Rosmizatul Azila, silakan. Okey, terima kasih Faiz. Saya tertarik dengan apa Faiz cakap tadi. Kalau kita kulit gula-gula, sekecil-kecil kulit gula-gula ni pun kita tak mampu untuk uruskan, bagaimana kita nak buat sebesar-besar ni. Jadi saya teringat pengalaman saya berkunjung ke Turki beberapa tahun lepas. Saya berkunjung ke rumah rakan-rakan saya di sana. Benda yang paling saya kagum dengan mereka, contoh botol plastik kan. Pelekat dia tu ada kertas dan ada juga plastik kan. Sebelum mereka buang ke tong sampah, mereka kupas dulu. Kertas mereka buang ke tong kertas dan plastik ke tong plastik. Begitu sekali mereka punya kesedaran tentang alam sekitar. Kita bukan cakap tak asingkan. Betul Faiz. Malah kalau sisa makanan pula, mereka sanggup kumpul dalam satu bekas dan setiap petang mereka pergi ke kawasan lapang bagi kat burung. Memang saya sangat kagum. Masa tu saya tak terkata. Maksudnya negara maju ni sampai tahap begitu kesedaran mereka terhadap alam sekitar. Jadi kita kat Malaysia ni macam mana? Tanya diri sendiri. Adakah kita boleh mampu berubah macam tu ataupun tidak? Ia bermula daripada rumah. Saya rasa benda paling mudah kita nak didik anak-anak kita kat rumah ialah dengan benda yang simple saja. Macam yang mana dipraktikkan oleh Tadika di Singapura misalnya. Macam contoh kalau balik daripada sekolah, kita biasa didik anak-anak kita dengan minta mereka susun elok-elok pakaian mereka. Kerana Islam ajar kita tentang kebersihan, tentang keindahan. Macam misalnya macam selepas makan juga, macam kita didik anak-anak kita supaya bawa sendiri ke sinki bekas makanan itu dah asingkan sendiri. Kita ajar daripada kecil. Biasa budak-budak ni kalau di peringkat seawal umur 3 tahun mereka cepat ingat apa yang dia ajar. Dan sampai besarlah benda tu akan bawa kepada diri mereka. Dan ini saya rasa terjadi kepada kita sendirilah. Mungkin zaman sekolah dulu, kita sebelum masuk kelas, bunyi siren yang pertama itu kita kena bersihkan kawasan sekitar sekolah dan sebelum mulakan pelajaran 5 minit awal kita akan bersihkan kelas. Jadi benda tu akan terdidik sehingga sekarang saya rasa dalam diri saya. Jadi tak mustahil kalau kita mula dengan anak-anak kita seawal usia, pastinya mereka juga akan terdidik dan terbentuk sehingga dewasa dalam aspek menjaga alam sekitar kita. Dan kita terapkan juga tentang ajaran Islam tentang menjaga kebersihan dan juga keindahan alam sekitar untuk keseimbangan alam sekitar. Wallahu alam. Terima kasih Puan Rosmizatul Azila Mak Yamin bersama-sama kita penyunting untuk buku Islam dan Kelestarian Alam ini. Dan Dr. Syafiq sedikitlah di penghujung. Kita bercakap soal kemajuan pembangunan. Kita bangga mungkin negara memiliki bangunan kedua tertinggi dunia. Tapi soal yang sama, adakah maju sikap kita? Seperti yang disebutkan di negara maju ini, tahap pemikirannya bagaimana? Kemajuan pemikiran sehingga sekecil-kecil perkara pun mereka lihat ianya penting untuk pembangunan benda yang besar. Jadi sedikit kesimpulan hari ini untuk bicara kita Islam dan Kelestarian Alam ini. Terima kasih Haji Faiz. Saya rasa Alhamdulillah, saya rasa Malaysia telah mempamerkan, telah menunjukkan satu pencapaian yang cukup baik dalam sudut erti kata kemajuan pembangunan kebendaan.
Dan saya rasa ini kita harus kita harus bersyukur sebab inilah usaha titik peluh ibu bapa kita, datuk nenek kita selama ratusan tahun sebenarnya, kan? Sebenarnya macam perjalanan kemajuan pembangunan bangsa Melayu dan orang Malaysia ni tak terjadi hanya dalam 50 tahun sejak kita merdeka, tapi bermula hampir beratus tahun dengan kedatangan Islam itu khususnya, kan. Jadi saya rasa kita harus supaya kita bersikap optimis lah. Kita tak nafikan segala pencapaian telah ada di Selangor contohnya. Alhamdulillah cukup banyak nikmat yang kita boleh rasai, boleh nikmati. Tapi kita boleh menjadi lebih baik, insya-Allah, dengan kepakaran yang kita ada, dengan ilmu kita ada, dengan segala sumber-sumber kewangan dan sebagainya, institusi yang kita ada, kita boleh mantapkan lagi dan kita boleh memberi nafas baru kepada apa yang dimaksudkan sebagai kemajuan dan pembangunan itu sendiri. Kita boleh memberi tafsiran atau takrifan definisi pembangunan dan kemajuan yang lebih lengkap, yang lebih menyeluruh, hatta di barat pun mungkin tak dapat ditawarkan. Jadi kita tidak sepatutnya kita jangan pandang rendah pencapaian kita sedia ada. Sebab kita dah perhati keadaan di negara yang kita anggap maju dan membangun, kan, barat ke Jepun ke, tapi hakikatnya mereka pun masih mengalami banyak masalah dari segi peribadi, psikologi, alam sekitar. Pada zahirnya nampak maju, ada teknologi itu, ada teknologi ini. Tapi sebenarnya kita, dunia Islam, Malaysia antaranya, banyak sebenarnya kita masih ada kestabilan, keseimbangan tu masih ada. Tapi kita kena terus mantapkan lagi, majukan lagi. Ada banyak lagi potensi yang kita boleh manfaatkan supaya insya-Allah kita boleh mencapai suatu taraf yang lebih tinggi, lebih luhur, yang lebih seimbang antara yang zahir dan batin, antara yang apa yang di luar sana, yang kebendaan ini dengan hakikat dalaman pemikiran kita dan akhlak kita. Wallahu alam. Saya terima kasih Dr. Syafiq Burhanuddin untuk bersama-sama dengan kita. Itu antara apa yang perlu kita fahami bersama dalam kita nak seimbangkan kemajuan kebendaan hari ini. Dalam masa yang sama kita juga sikap kita kena berubah seiring sama. Dalam masa yang sama didikan yang perlu kita berikanlah seawal dari rumah lagi kita perlu terapkan, dan ia tak boleh berhenti bila anak dah masuk sekolah menengah ke sekolah rendah ke. Didikan tu kita kena teruskan sampailah ke akhir usia, insya-Allah. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Dr. Muhammad Syafiq Burhanuddin, Fellow Pusat Kajian Ekonomi dan Kemasyarakatan IKIM, bersama-sama kita pada hari ini. Juga Puan Rosmizatul Azil Ahmad Yamin, Fellow Pusat Kajian Sains Alam Sekitar IKIM, dalam forum bicara ad-din kita, Islam dan Kelestarian Alam. Terima kasih menonton di Facebook Live IKIM FM, di YouTube channel kita IKIM Media, dan pastinya mendengarkan di Radio IKIM Inspirasi Inforia Islami, Islam dan Kelestarian Alam. Hari ini 9 Disember, kita masih lagi berbaki 2 hari untuk anda datang ke Pesta Buku Antarabangsa Selangor ini di MBSA Convention Center. Dapatkan buku yang sangat menarik ini, Islam dan Kelestarian Alam. Ada 11 bab terkandung syarat dengan ilmu yang sangat bermanfaat, insya-Allah seisi keluarga. Ada kesempatan, ada waktu, kita jumpa lagi untuk bicara akan datang. Saya Faiz Haji Osman. Mohon maaf atas sebarang kekurangan bersiaran untuk forum bicara ad-din kita kali ini. Jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Forum bicara ad-din dibawakan kepada anda oleh IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Jom bersama penyampai Radio IKIM bersiaran dari MBSA Convention Center Shah Alam, sempena Selangor International Book Fair 2022 bermula 1 hingga 11 Disember 2022. Jangan lupa singgah di Reruai IKIM di P05 untuk dapatkan buku-buku terbitan dan cenderahati IKIM. Jumpa anda di sana. Hatiku merayu rindu, kasihku padamu syahdu, munajat hamba padamu mengharap kasih sayangmu. Hatiku merayu rindu, kasihku padamu syahdu, munajat
hamba padamu mengharap kasih sayangmu. Carilah ilmu mengenal Allah, tanamkan takut neraka Allah, semaikan harap syurga Allah, carilah keredaan Allah. Rinduku ya Rasulullah padamu ya Habib Allah, walau tak pernah bersua cintaku tetap membara. Rinduku ya Rasulullah padamu ya Habib Allah, engkaulah buah hatiku, engkaulah kekasih Allah. Alangkah indah peribadimu, tidak tergambar mulia akhlakmu. Engkaulah Rasul pilihan Allah, bawa rahmat seluruh alam. My heart is loving you, my heart is just for you. Knowing you, Allah, I will try to get close to you. My heart is loving you, my heart is just for you. Knowing you, Allah, I will try to get close to you. Let us find a way to know our God, fear the tortures of hellfire, think of pleasures of paradise, find the way to get Allah's love. Hatiku merayu rindu, kasihku padamu syahdu, bertemu Allah yang esa menjadi idaman kalbu. Hatiku merayu rindu, kasihku padamu syahdu, bertemu Allah yang esa menjadi idaman kalbu. Dari kecil, ayah adalah segalanya bagi saya. Apa yang ayah buat, saya pun buat. Ayah minat melukis, saya pun minat. Ayah suka manisan, saya pun suka. Ayah suka makan apa saja, saya pun sama. Sehinggalah ayah didapati tidak lagi sihat seperti dulu. Kini, saya memilih gaya hidup serta pemakanan yang lebih seimbang. Begitu juga dengan ayah. Untuk nasi, kami memilih beras Faizah Taj Mahal. Ia lebih sesuai untuk kami sekeluarga. Amalkan gaya pemakanan yang lebih sihat dari sekarang. Beras Faizah Taj Mahal, kurang kanji serta tinggi serat. Triple A, sah berilmu, mudah patuh syariah, melabur menambah rezeki. Ayo kita, ayo bangkit berani. Dapatkan 15,000 tiket percuma Kickstart Faham. Langkah pertama, labur saham syariah. Layari labursaham.com. Labursaham.com. Ayo kita, ayo bangkit berani. Asri Ahmad Academy. Triple A. Ingat saham, ingat Triple A. Hello, Assalamualaikum Adila. Saya ni Maria. Waalaikumsalam. Ya, Maria. Kenapa tu? Ni tadi saya dengar Radio IKIM. Tempahan sewaan Dewan untuk Majlis Kawinan dah dibuka untuk tahun hadapan. Kemarin kan awak tanya bilalah tempahan sewaan di IKIM akan dibuka. Kan anak awak nombor 2 nak kahwin kan? Oh, ya ke? Alhamdulillah. Lega sangat. Saya bukan apa, Maria. Buat majlis perkahwinan di Dewan IKIM tu, kemudahan surau, pakaian luas, akses ke lebuh raya dekat dan harga
Harga yang ditawarkan pun berbatutan. Senang cerita, semualah kemudahan ada. Kalau macam tu, cepatlah WhatsApp 0183530746 untuk tempahan sekarang. Majlis Korporat Keraian pun boleh tempah. Saya ulang Maria nombornya ya, 0183530746. Okey, terima kasih banyak-banyak. Sekarang saya telefon. Assalamualaikum. Wadah ilmu sepanjang hari, berkongsi santapan sanubari. Pastinya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Terlukis keindahanmu yang terulur penantianku, ku dambakan dahagakan cintamu, damainya saat ku di hatimu, ku persembahkan cintaku kepadamu, kemenanganku, ku berharap sambutlah panggilanku, sampaikan ku ke dalam dekapmu. Terdah saat ku dengar dan menyebut namamu, air mata menitis mengenangkan kata-katamu, anugerah yang penuh makna terindah, yang esa kau sempurna dan terbaik untukku. Ajar aku kelemahanku, ku berharap berdoa pada Yang Esa, sampaikan ke syurga bersamamu. Terendah saat ku dengar dan menyebut namamu, air mata menitis mengenangkan kata-katamu, anugerah yang penuh makna terindah, yang esa kau sempurna dan terbaik untukku. Ku dengar dan menyebut namamu, air mata menitis mengenangkan kata-katamu, anugerah yang penuh makna terindah, yang esa kau sempurna dan terbaik. Oh, terindah saat ku dengar dan menyebut namamu, Lina, perasan tak? Saya tengok sekarang ni kan banyak syarikat mempromosikan produk mereka di media sosial. Mestilah Aisyah. Media sosial ini kan semakin mendapat perhatian sebagai platform penting yang interaktif dan efektif.
Oh, patutlah. Sebelum ni, kita hanya bersiaran di Radio IKIM je. Sekarang, Radio IKIM tawarkan untuk bersiaran di Facebook dan YouTube. Menarik sangat tu. Saya tengok pengikut di media sosial IKIM lebih 1 juta. Dah, jom kita telefon sekarang. 012-686-9236 untuk tepas slot. Permohonan adalah dipelawa daripada warga negara Malaysia yang berkelayakan untuk mengisi jawatan pegawai takbir grade N41 di Institut Kefahaman Islam Malaysia. Terbuka kepada warga negara Malaysia yang berumur tidak kurang daripada 25 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan. Mempunyai ijazah sarjana muda kepujian dengan pengkhususan dalam bidang pengurusan pejabat, perniagaan serta yang bersesuaian yang diiktiraf oleh IKIM daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang setaraf dengannya. Calon hendaklah mempunyai 2 tahun pengalaman dalam bidang pengurusan kualiti, ISO dan juga pengurusan rekod. Antara bidang tugas dan tanggungjawab utama, merancang, menyelaras, melaksana dan memantau sistem pengurusan kualiti SPK selaras dengan keperluan standard, dokumen, kualiti dan peraturan yang sedang berkuat kuasa. Kalian juga perlu menyediakan dasar dan mekanisme pengurusan inovasi di IKIM bagi memastikan tadbir urus dilaksanakan, serta perlu merancang dan melaksanakan sasaran kerja tahunan unit. Kemukakan permohonan anda kepada Unit Modal Insan Institut Kefahaman Islam Malaysia sebelum atau pada 15 Disember 2022. Ramai pengguna-pengguna tak tahu apakah elektromagnetik yang harus pada kenderaan kita ketika kita menambahkan minyak di petrol station. So bila kita buka cap, pasang, masukkan nozzle, memang kita beli tadi RM50 minyak. So kita taruh, habis. Setitik minyak yang terakhir itu pun jangan diketuk. Kalau nak sangat, gantung aja biar dia jatuh sendiri. Jika diketuk, dia menghantarkan spark kepada tangki itu tadi tergantung dengan nozzle. Apabila spark ataupun recikan bunga api ini akan menyebabkan gas oktan yang ada di dalam tangki itu tadi akan tembak, makan sambar recikan bunga api itu tadi, menyebabkan mudah meletup. Walaupun memang manufacturers in term of standard automotive engineering telah membuatkan satu dipanggilkan stop cock yang safety dekat situ, malang tidak berbau. Hati-hati, bukan setitik boleh membawa 1 kilometer. Jadilah pemandu bijak, kocek selamat, jiwa selamat, harta selamat. Keselamatan diutamakan. Teruskan bersama IKIM, Inspirasi Euforia Islami. Jom bersama penyampai Radio IKIM bersiaran dari MBSA Convention Center Shah Alam sempena Selangor International Book Fair 2022 bermula 1 hingga 11 Disember 2022. Jangan lupa singgah di Reruai IKIM di P05 untuk dapatkan buku-buku terbitan dan cenderahati IKIM. Jumpa anda di sana. You can say all you want, but I won't give in. You can call me what you want. I will never let go of my faith. In the face of all the struggles, in the face of all the hate, I will show you truth of what you misrepresent. Propageons la paix sur ces terres. Entre nous il n'y a pas de frontières. Et si tu ressens de la haine, alors suis-moi, viens, je t'emmène. Why can't we all be as one? Let's stand together, everyone. Let us celebrate our good friends, respect and love for all. Let them see the beauty of our way of life. Malgré nos différences, nous sommes tous frères, loin de nos divergences. Ensemble en prière, mon frère, issus d'une seule famille, c'est Dieu qui nous rassemble. On est tous descendants des Vedas. Sibar Islam seluruh dunia, semai kasih cinta sejahtera. Luas ilmu Tuhan hamparkan, bukalah hati dan terimalah pandangan. Why can't we all be as one? Let's stand together, everyone. Meraihkan perbezaan, memandang sayang semuanya.
bagi keindahan cara hidup kita. ومن هم ومن غمة استجب دعاءنا يا الله. وكم يوم يزوار instead together everyone. Meraihkan perbezaan, memakan sayang semuanya, bagi keindahan cara hidup kita. Can we all be as one? Let's stay together, everyone. Let us celebrate our difference, respect and love for all. Let them see the beauty of our way of life. Inspirasi, Inforia, Islami, semuanya di IKIM. Orang kurang upaya adalah mereka yang mempunyai kekurangan jangka panjang. Terdapat 7 kategori OKU, iaitu fizikal, penglihatan, pendengaran, pertuturan, mental, pembelajaran dan pelbagai. Permohonan pendaftaran OKU boleh dibuat secara fizikal atau dalam talian. Mudah je kan? Terdapat 32 kemudahan dan keistimewaan sebagai OKU berdaftar dari pelbagai agensi. Antaranya, pengecualian bayaran pasport, pelepasan cukai pendapatan, keutamaan semasa pemberian vaksin COVID-19, kaunter khas OKU dan sebagainya. Untuk maklumat lanjut, sila layari laman sesawang oku.jkm.gov.my.